Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar page One Alwi Data Louise dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah kita akan sambung balik selepas kita beristirahat selama 2 hari kerana saya mengikuti program berkaitan dengan e-marketing ataupun e-marketplace Lazada dan Shopee yang dianjurkan oleh pihak agensi Pharma. So kita masuk sekali lagi program itu untuk memahami apakah yang perlu lagi kita kemaskan marketplace kita di Shopee dan Lazada untuk kita sebagai usahawan ni kita kena sentiasa menambahkan ilmu, kemahiran dan juga kita melihat apakah ilmu-ilmu baru yang boleh kita ceburi memandangkan dalam MCO ini kan bagi sektor sosial dan juga sektor pendidikan. Mereka berhadapan dengan situasi di mana kalau kita tengok semalam dia bercerita tentang bahawa sektor ini akan terus ditutup sehingga bulan Ogos. Maknanya sekarang Jun, Julai, Ogos 2 bulan lagi nak menghadapi situasi di mana sektor pendidikan ini hanya dibuka kepada frontliners dan juga ibu bapa yang bekerja dengan syarat mereka mendapat surat daripada MITI, maknanya majikan-majikan mereka yang mahu pekerja datang ke tempat ke office mesti ada surat daripada MITI yang menyatakan bahawa majikan kena beroperasi pada waktu itu dalam sektor esensial yang dinyatakan dan juga kena ada surat pada majikan, kena ada jadual kerja kan. Jadi setengah-setengah majikan tidak dapat nak provide benda itu, jadi maka individu yang menghantar anak ke taska juga mengambil keputusan tak boleh ambil lah. Malah pengusaha taska pun dia ada peraturan-peraturan dia kena ada surat itu untuk disubmitkan kepada agensi yang menguruskan taska kan. Bagi tadika pula tentulah tidak dapat dibuka sama ada dibuat secara online di rumah, tapi untuk permis memang tidak akan dibuka tadika melainkan kalau tadika itu ada sesuatu yang maknanya pihak agensi boleh benarkan. Wallahualam, kita tak pasti perkara itu kan. Hanya yang kita tahu adalah tadika tak boleh, tapi kalau pusat jagaan boleh untuk essential. Sebab itulah banyak sesengah tadika mereka mengambil inisiatif untuk mereka maknanya ada license pusat jagaan tu. Kita kan kalau kita dengar pun ada yang franchise menukarkan daripada tadika pada pusat jagaan kerana supaya mahu franchisee mereka terus hidup dalam menguruskan operasi bisnes mereka kan. Ini juga cabaran-cabaran dalam pandemik lah. Maknanya sesuatu yang kata pandemik ni dia mengubah banyak perkara, menyebabkan kita dalam bidang keusahawanan ini kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa buka mata, buka telinga untuk melihat situasi semasa pengumuman kerajaan, pengumuman agensi yang berkaitan kan, supaya bisnes itu berada dalam keadaan yang boleh beroperasi. Kalau tak beroperasi macam mana cara nak buat kan. Oleh itu bagi bisnes-bisnes yang tidak dapat beroperasi ni, cubalah tengok bantuan kerajaan kan. PSU daripada Perkeso tu pohonlah sama ada Permai ke Permekasa 1 ke dan Permekasa Plus ni kan, pohon aja. Dan kalau dapat itulah merupakan satu sebagai pada duit yang boleh digunakan untuk cover kos-kos yang meningkat kan. Terutamanya kita berhadapan dengan kos permis, kos pekerja yang beroperasi ke tak beroperasi ke tetap kena bayar, kos utility beroperasi ke tak beroperasi ke api air tetap kena bayar kan. Itulah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh usahawan dalam bidang sektor sosial dan juga sektor pendidikan lah. Okey, hari ini kita nak bincang beberapa perkara yang kita ambil formula kejayaan. Formula kejayaan untuk para usahawan. Biasanya para usahawan ni dia kena ada banyak formula sebenarnya, tapi kita ambil yang jus-jusnya kan. Yang pertamanya adalah yang biasa kita selalu dengar bahawa para usahawan ni dia kena concern tentang tindakan dia, fast action, fast results dengan kata yang biasa kita dengar dalam konsultan bisnes yang berbicara macam tu. Maknanya tindakan pantas mereka perlu dibuat untuk melahirkan result yang pantas. Kenapa perlunya tindakan pantas ni? Sebab dalam zaman pandemik ni kita kena sentiasa peka dengan data-data, maklumat apa saja yang ada kan, sama ada dalam newspaper, dalam berita, dalam grup-grup WhatsApp. Tapi maklumat itu hendaklah ditengok dulu, adakah dia genuine maklumat ataupun maklumat yang dia ada-adakan. Zaman sekarang ni banyak maklumat palsu untuk mengelirukan masyarakat kan. Jadi kita para usahawan ni kita kena buka mata kita, tengok maklumat ni maklumat genuine. Kalau maklumat ni pada sumber yang premier,
sumber betul, sumber asal genuine ke, kita tengok sesuai tak dalam bisnes kita. Adakah dia mengganggu bisnes? Adakah dia tak mengganggu? So kita kena buka mata. So sebab apa? Dengan maklumat data yang kita dapat ni walaupun tak lengkap, kita akan membuat keputusan. Dalam keputusan itu akan lahirkan satu tindakan untuk memberikan bisnes kita survive, dan itulah result yang kita mahu nanti, supaya kita tidak kata tersepit, terkejut, orang kata terjatuh kan. Sedaya upaya kita mahu supaya kita berada dalam situasi yang boleh membuat keputusan, membuat satu tindakan dan menghasilkan satu result yang bagus, yang boleh memajukan dan memperkasakan bisnes kita. Zaman sekarang ni zaman di mana kita nak survive. Survive itu yang paling penting. Buatlah apa saja asalkan dia halal dari sudut Islam, asalkan dia halal dari sudut undang-undang negara. Yang paling pentingnya kita hidup dalam bisnes kita. Itu yang cabarannya pertama kan. Yang keduanya ialah satu formula kejayaan yang biasa dibuat oleh usahawan yang berjaya ni ialah mereka tengok balik nilai diri mereka, personal branding bagi individu yang terlibat dalam keusahawanan, terutama bisnes kecil kan. Owner dia, sama ada dia founder ataupun dia majikan atau dia pemilik bisnes, dia kena sentiasa mencari-cari nilai diri dia yang perlu dia pertingkatkan. Dia kena, itu nilai diri. Keduanya, dia kena cari juga nilai-nilai pekerja-pekerja dia, kelebihan pekerja dia yang perlu dia nak tingkatkan. Di samping juga dia melihat nilai dia punya syarikat tu, nilai dia punya bisnes tu, nilai produk, nilai servis, apakah nilai-nilai yang perlu dia value addedkan, masukkan nilai tambahan dan juga menjadikan bahawa sesuatu itu hendak ditingkatkan. Contohnya zaman sekarang ni, apa pelanggan-pelanggan nak? Zaman sekarang ni kalau yang terlibat dalam dunia bisnes, dia tak dapat tidak, dia kena masukkan nilai digital dalam bisnesnya. Maknanya dia dah mula kena rajin-rajin lah jadi pengedar ataupun membuka akaun Shopee, akaun Lazada kan, akaun apa sajalah marketplace kan. Macam yang terlibat dalam Krepek boleh pergi juga pada Shopee, Lazada, Agrobazar online. Dia kena cari apakah channel-channel digital ni nak dimasukkan dalam dia punya bisnes dia. Sebab apa? Kita tak nak bergerak zaman sekarang ni kan. Kita hanya menggunakan korea-korea kita je, pengantar-pengantar. Adakah Fanda Food yang nak gunakan Grab Food ke, ataupun kita menggunakan konsep yang JNT yang diuruskan oleh Shopee kan. So kita mungkin bajet boleh jimat kat situ, ataupun Lazada dia ada dia punya pusat pengedarannya sendiri. So bila kita guna channel-channel ini, kita tahu di mana pelanggan akan nak cari barang. Sebab zaman sekarang ni pelanggan terlalu banyak mencari barang dalam Shopee, pelanggan terlalu banyak mencari barang dalam Lazada. Kita simple banyak membeli hari-hari, kadang kita beli dalam Shopee kan. Kadang-kadang hari, kadang-kadang produk sampai kan. Bukan kita kan, kadang orang pasangan kita, anak-beranak kita, anak-anak kita kan. So benda itu memberi minda pada kita adalah value added sekarang ni, adalah itulah dia. Marketplace. Itu antara value added yang sekarang lah. Macam mana kita nak buat kan? Ataupun Food Panda kan, menggunakan Panda, riders dia kan, Grab. Memang dia kena masuk. Nak tak nak terpaksa masuk, sebab benda inilah yang akan membantu kita, walaupun dia lah ada charge-charge yang tak macam mana. Itu ya charge yang dikenakan kan. Kita tak boleh hidup sendiri. Kita juga kena, kena bagilah sedikit kan harga, mungkin harga sedikit meningkat daripada yang asal, sebab kita nak cover kos-kos. Yang paling penting kita boleh membuat jualan, dan bila ada jualan adalah keuntungan untuk kita survive, bukan untuk diri kita saja, untuk perniagaan kita juga. Itu ialah nilai yang perlu diserapkan. Okey, yang ketiganya adalah kita juga kena untuk diri kita sendiri reprogrammingkan diri kita. Maknanya gini, apabila kita berada situasi pandemik MCO dengan sekatan sana sekatan sini, kita akan berada dalam keadaan yang stres. Kan? Ramai orang stres. Tak kira lah orang itu berniaga ataupun orang itu bekerja, mereka akan stres. So cara nak buatnya adalah kita kena reprogramkan diri kita. Cara reprogram ialah kita kena, orang kata apa, kalau dalam Islam kita ada solat. Solat itu macam kita semayang, buat ibadat, kita membina ketenangan kan. Kita bercakap-cakap dengan Allah dalam doa kita kan. Kalau ada yang menangis dan sebagainya kan, ada bangun tahajud. Itulah konsep yang kita boleh anggap sebagai reprogram untuk memberikan kekuatan balik pada diri kita. Ataupun kita menggunakan perkataan-perkataan yang boleh, aku sihat, aku hebat, bisnes aku okey, aku boleh kawal emosi, yang diulang-ulang setiap hari.
Sebab itulah dalam konsep reprogram ni ada kata buat sampai 7 hari, ada kata buat sampai 14 hari, ada kata buat sampai 21 hari. Tengoklah yang terbaik bagi kita kan. Kalau 21 hari, 21 hari lah. Kita bisikkan apa saja benda yang positif dalam diri kita supaya kita rasa bertenaga, bersemangat kan. Kalau bagi orang Islam, daripada semayang, dia juga boleh membaca Al-Quran, dia juga boleh berzikir. Itu semua perkara-perkara yang membina ketenangan. Sebab apa, dalam pandemik 3.0 ni, pandemik sekarang ini sampailah orang kata settle, orang kata sampai mungkin 2023, 2024, mana 3-4 tahun lagi kan. Mana kita sentiasa kena memastikan bahawa diri kita dalam keadaan yang positif, bersemangat dan orang kata banyak menjana idea. Bila kita bersemangat, kita banyak boleh berfikir. Kita bila berfikir, kita banyak boleh mendapatkan idea-idea supaya kita boleh hidup dalam keadaan survive dan juga bisnes kita boleh jalan dalam keadaan yang bagus. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah kita sentiasa kena lihat apakah potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kena tengok. Sebab tu kita ada 10 potensi sebagainya dalam kita. Kita kena tengok betul-betul. Pada setiap anggota kita ni ada potensi. Potensi apakah yang perlu kita buat? Adakah sekadar bisnes ini? Adakah ada bisnes lain? Adakah kita boleh menulis? Kadang-kadang ada orang dia tak sedar rupanya dia mempunyai potensi yang bagus dalam penulisan. Dia boleh menulis. Belajarlah ilmu tentang membuat penulisan kan. Ada orang dia sedar-sedar bahawa dia adalah individu yang boleh bercerita, buatlah storytelling dalam wall kan sebagai pemasaran kan, dalam FB ke Instagram ke kan, dia ada IGTV atau buat dalam TikTok ke, buatlah sesuatu yang orang kata kita boleh promote bisnes kita, kita boleh promote produk kita supaya kita nampak bahawa kita punya boleh bercakap. Teruskanlah bisnes itu. Ada orang potensi dia adalah dia ni seorang yang cekap dalam menilai sesuatu. Gunakan potensi ini, promotekan diri supaya orang boleh guna servis kita kan. Ada orang dia dalam keadaan di mana dia boleh orang kata apa, berfikir secara detail ataupun dia boleh menghuraikan sesuatu masalah secara detail. Dia boleh melihat sesuatu benda itu secara detail. Maka gunalah potensi ini. Banyak potensi-potensi yang kita kena cari. Bila kita tahu setiap potensi kita, maka kita boleh masukkan dalam bisnes kita dan juga kita boleh bagi manfaat pada orang lain kan. Zaman sekarang ni zaman orang bertukar-tukar potensi, bertukar kelebihan kan. Itu kita kena uruskanlah. Yang seterusnya itu yang keempat. Yang kelima ialah kita kena latih diri kita supaya kita boleh mencari masalah-masalah dan kita akan menganggap masalah itu sebagai cabaran. Dalam dunia bisnes ni banyak masalah-masalah yang wujud untuk kita selesaikan secara kecil, secara besar kan. Kalau ada pekerja, kita ada masalah dengan pekerja. So kita kena selesaikan. Mungkin kita ada masalah dengan produk, kita nak selesaikan. Kita ada masalah dengan channel pemasaran yang boleh kita selesaikan. Kita mungkin ada masalah dengan pelanggan yang boleh kita selesaikan. Kita mungkin ada masalah dengan orang yang nak invest ataupun partner kita kan, ataupun individu yang berkaitan dengan syarikat yang nak beri modal lah. Mungkin kita ada masalah. Cuba kita selesaikanlah. Kita mungkin ada masalah dalam pengurusan orang kata berkaitan dengan admin, kita mungkin ada masalah berkaitan dengan HR, kita mungkin ada masalah berkaitan kewangan, kita mungkin ada masalah berkaitan dengan jualan, kita mungkin ada masalah dalam berkaitan dengan pemasaran, kita juga mungkin ada masalah yang berkaitan dengan operasi. Maknanya kita mencari setiap masalah ini dan kita kena latih diri kita untuk nampak masalah itu sebagai bukan satu benda yang melukakan kita, tapi satu perkara yang perlu kita perbaiki. Sebab apa? Apabila kita duduk dalam bisnes, kita kena pastikan bahawa kita kena menguasai pasaran. Bila nak kuasai pasaran, kita kena menjadi individu yang banyak tahu tentang produk kita dan banyak tahu tentang industri yang kita masuk. Kita orang yang mudah nampak peluang-peluang dalam industri yang kita masuk. Kita kena kembangkan orang kata apa, wilayah kita, tempat kita buat operasi kan, sama ada secara offline ataupun online. Sekarang ni zaman nak kembang, zaman secara online lagi senang. Dia tak libatkan premis kan. Kalau secara offline ni kena buka premis cawangan sana kan. Bagi orang yang melihat bahawa dia boleh masuk sistem agent, masuklah sistem agent, belajarlah sistem agent macam mana masuk supaya kita nak kembang ke wilayah kita kan. Kita juga orang yang orang kata mengawal emosi kita, menggunakan pengalaman kita, pengalaman yang lain-lain, kita ubah pengalaman itu menjadi pengalaman yang menarik untuk kita kembangkan apa yang kita buat. Dan juga kita orang yang sentiasa nak result ataupun kita bergerak ke arah result supaya kita melahirkan satu result yang bagus dalam bisnes kita. Itu
5 perkara yang biasanya disebut-sebut oleh para konsultan dalam bidang keusahawanan untuk kita, orang kata sebagai usahawan ni, kita sentiasa untuk memberikan input-input yang bagus kan untuk kita memajukan bisnes kita lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita akan berbicara lagi tentang berkaitan dengan fokus, apakah fokus-fokus yang perlu kita buat dalam bidang keusahawanan ini supaya nanti kita menjadi individu yang ada ilmu, individu yang ada kemahiran, individu ada, orang kata apa, kepakaran untuk kita memajukan bisnes kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam page Alwi dalam Wizard dan page Nadi Duit. Kita akan terus bersembang kan dalam apa yang berkaitan dengan keusahawanan, terutama bagi kita yang terlibat dalam usahawan kecil. Mudah-mudahan kita menjadi seorang usahawan yang sentiasa menggapai impian dan merobos cita diri. Jumpa lagi insyaAllah. Kalau kita rasa bahawa apa yang kita bincang-bincang ini bermanfaat, like lah, share lah pada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.